Bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Begitulah peribahasa yang sesuai dikaitkan dengan isu-isu salah laku etika dan perundangan dalam bidang pendidikan. Kini, dunia semakin digemparkan dengan pelbagai isu salah laku melibatkan profesion keguruan seperti gangguan seksual, rasuah, mendera, tidak amanah, dan banyak lagi. Profesion perguruan sememangnya mempunyai kod etikanya tersendiri demi memartabatkan profesion. Kod etika perguruan dapat menjaga tingkah laku sebagaimana yang diamalkan oleh seorang guru. Pengetahuan tentang etika profesion perguruan adalah amat penting dalam menjalankan tanggungjawab sebagai seorang guru. Guru sebagai pegawai perkhidmatan awam tertakluk kepada perintah-perintah am kerajaan, terutamanya bab D, yang melibatkan perkara-perkara yang berkaitan kelakuan, tugas kawalan, pengawasan tata tertib, prosedur, hukuman, penahanan kerja, dan penggantungan kerja. Hari ini saya akan menganalisis dua isu etika dan perundangan, yaitu gangguan seksual terhadap murid dan juga rasuah melibatkan guru. Berdasarkan kajian yang dijalankan oleh All Women's Action Society, sebanyak 79,4% daripada 300 kes gangguan seksual yang dilaporkan adalah melibatkan warga pendidik dan pihak sekolah. Antara contoh perbuatan yang sering dilakukan oleh guru adalah menyentuh kemaluan pelajar, bergurau secara lucah, dan juga menghantar pesanan ringkas yang berbaur lucah. Manakala bagi isu rasuah pula, sebanyak 63,3% aduan yang telah diterima oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah daripada tahun 2013 sehingga 2018 yang juga melibatkan sektor awam. Antara jenis rasuah yang dilakukan ialah menerima hadiah, wang, dan banyak lagi untuk kepentingan bersama. Di sini saya akan mengambil isu yang pertama berkaitan dengan kes jenayah seksual. Kedua-dua kesalahan itu berada di bawah Seksyen 14 dalam kurungan E, Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara 20 tahun dan boleh disebat jika sabit kesalahan. Kronologi kes. Seorang guru bahasa Inggris sekolah rendah di Sabah dijatuhi hukuman penjara 11 tahun serta 2 sebatan rotan terhadap 2 kesalahan gangguan seksual terhadap 2 orang gadis, di mana salah seorang gadis terbabit merupakan murid kepada tertuduh. Tertuduh melakukan gangguan seksual dengan menyentuh bahagian peribadi muridnya yang berusia 8 tahun di sebuah kelas sekolah rendah di Kota Belud sekitar jam 7.30 dan 8.30 pagi pada pertengahan dan akhir Ogos 2019. Ibu mangsa kemudian pergi ke sekolah untuk berbincang dengan guru besar mengenai tindakan dan kejadian yang melibatkan tertuduh dan murid, di mana tindak balas daripada pihak sekolah adalah untuk menyiasat dan merujuk kes tersebut ke pejabat pendidikan daerah. Siasatan awal mendapati bahawa kesalahan seksual terbabit telah berlaku sebanyak 3 kali di dalam kelas. Yang pertama ketika mangsa berada di meja guru. Yang kedua ketika berada di dalam kelas, di mana tertuduh telah mengangkat skirt mangsa untuk menyentuh bahagian peribadi mangsa. Oleh itu, Hakim Mahkamah Session LC Primus telah menjatuhkan hukuman itu ke atas guru berusia 50 tahun setelah dia melakukan bersalah atas tuduhan yang dibacakan kepadanya. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh telah menerima hukuman penjara selama 4 tahun dan 1 sebatan. Tertuduh telah melakukan gangguan seksual dengan menyentuh paha gadis berusia 15 tahun dan cuba menyentuh dada gadis tersebut ketika mereka berada di dalam sebuah kereta Pro 2 kancil
di daerah Kota Belud pada kira-kira jam 5 petang 30 Oktober 2019. Sehubungan itu, mahkamah juga diberitahu bahwa dalam perjalanan ke rumah gadis tersebut, tertuduh telah menyentuh paha gadis itu beberapa kali ketika dia sedang memandu dan gadis itu telah menolak tangan tertuduh. Setibanya di rumah mangsa, tertuduh cuba untuk menyentuh lagi dada gadis tersebut dan menciumnya, tetapi mangsa berjaya berlari keluar dari kereta, kemudian mengadu kepada bapanya mengenai kejadian tersebut. Hasil siasatan, tertuduh yaitu guru telah dikenakan hukuman penjara 11 tahun dan 2 sebatan rotan dan juga mengarahkan tertuduh diletakkan di bawah pengawasan polis selama 2 tahun atas setiap pertuduhan setelah dia selesai menjalani hukumannya. Berdasarkan kronologi kes mengenai gangguan seksual, didapati bahwa guru bahasa Inggris tersebut telah melanggar kod etika perguruan dengan membuat gangguan seksual ke atas muridnya. Kod Amalan 1999 telah mentakrifkan gangguan seksual contohnya mencium ialah sebarang tingkah laku berunsur seksual yang tidak diingini dan memberi kesan sama ada secara lisan, isyarat, visual, psikologi, atau fizikal. Perbuatan melakukan gangguan seksual tersebut telah melanggar peraturan 4E dalam kurungan 1 dalam kurungan E dan 4E dalam kurungan 1 dalam kurungan B, yaitu Peraturan-Peraturan Pegawai Awam, Kelakuan dan Tata Tertib 1993. Di dalam Peraturan-Peraturan Pegawai Awam telah dinyatakan bahawa 4E dalam kurungan 1, seorang pegawai tidak boleh melakukan gangguan seksual terhadap orang lain, yaitu seorang pegawai tidak boleh mencuba membuat ataupun merapati orang lain secara seksual atau meminta layanan seksual daripada orang itu atau melakukan apa-apa perbuatan yang bersifat seksual berhubung dengan orang lain dalam keadaan yang setelah mengambil kira segala hal keadaan akan menyebabkan seseorang itu tersinggung, terhina dan terugut. Di sini disimpulkan bahawa perbuatan guru bahasa Inggris tersebut telah pun diartikan sebagai mencemarkan imej perkhidmatan awam, iaitu melanggar tata kelakuan di bawah peraturan 4 dalam kurungan 2 dan dalam kurungan D, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam, Kelakuan dan Tata Tertib 1993 yang menyatakan seorang pegawai tidak boleh berkelakuan dengan sedemikian cara sehingga memburukkan nama ataupun mencemarkan nama perkhidmatan awam. Di sini kita telah melihat guru bahasa Inggris tersebut telah pun melanggar kod etika perguruan dan telah melakukan perbuatan yang mana telah menyebabkan anak muridnya merasa terancam. Berdasarkan isu tingkah laku negatif yang dilakukan oleh guru tersebut, didapati bahawa guru tersebut telah pun melanggar kod etika perguruan di mana beliau tidak menunjukkan tanggungjawab terhadap murid. Dalam kes ini sepatutnya guru tersebut mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar. Namun guru tersebut telah melakukan perkara yang keji terhadap muridnya. Dalam isu gangguan seksual ini, guru tersebut juga tidak bertanggungjawab dalam memberi contoh dan teladan yang baik kepada murid, di mana guru tersebut telah pun menunjukkan tingkah laku yang negatif dengan membuat gangguan seksual secara terang-terangan ke atas murid dengan meraba murid tersebut ketika berada dalam kereta.
guru seharusnya tidak bertingkah laku sedemikian rupa sehingga boleh mencemarkan sifat profesional seorang guru dan kemudian akan menyebabkan hilang kepercayaan terhadap orang lain dan juga profesion perguruan. Di sini kita dapat melihat guru tersebut telah pun dijatuhkan hukuman penjara selama 11 tahun serta 2 sebatan rotan dan juga telah menyebabkan beliau diletakkan di bawah pengawasan polis selama 2 tahun selepas dia menjalani hukumannya. Isu yang kedua pula ialah berkaitan dengan kes rasuah. Kesemua kesalahan di bawah Seksyen 165 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara selama tempoh 2 tahun atau dengan denda atau kedua-duanya sekali jika didapati bersalah. Kronologi kes tersebut. Seorang guru besar sekolah rendah di Cameron Highlands mengaku bersalah di hadapan Hakim Datuk Ahmad Zamzari ke atas 3 pertuduhan menerima suapan berjumlah RM6.918 pada 3 tahun yang lalu. Suapan diterima menggunakan transaksi akaun Maybank milik tertuduh pada bulan Ogos, September dan Disember 2018 sebagai imbuhan untuk kelulusan tender pembekaran makanan di sekolah itu yang juga diketahui ada hubungan rasmi dengan tugas guru besar tersebut. Bagi pertuduhan pertama, tertuduh didakwa melakukan menerima suapan berjumlah RM2.430 pada 16 Ogos 2018, manakala pertuduhan kedua juga melibatkan tertuduh sekali lagi menerima suapan pada 24 September 2018 bernilai RM765. Bagi pertuduhan ketiga, pada 17 Disember 2018, tertuduh didakwa menerima suapan berjumlah RM3.723. Kesemua perbuatan tersebut didakwa dilakukan oleh bapa 2 orang anak itu di Maybank Islamic Berhad, Cawangan Kuala Rompin, nombor 21 dan 22 Jalan Utama Bandar Rompin. Tertuduh 54 tahun telah mengaku kesemua pertuduhan ketika berkhidmat sebagai guru besar di Sekolah Kebangsaan Tanah Rata dan telah mendapatkan dirinya sesuatu yang berharga dengan tiada balasan, yaitu wang berjumlah RM6.918 daripada Zainal Muhammad. Tertuduh pada ketika itu diwakili oleh Peguam Zameri Mat Nawang memohon agar hukuman minimum daripada mahkamah berdasarkan pengakuan bersalah dan kerjasama yang telah diberikan sepanjang perbicaraan berlangsung. Kesimpulannya, mangsa telah pun ditamatkan perkhidmatan sebagai penjawat awam. Dalam pada itu, Timbalan Pendakwa Raya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Siti Sarah Zainal Abidin telah memohon mahkamah agar memberi hukuman setimpal berbentuk pengajaran kepada guru besar tersebut tanpa mengira nilai suapan serta perbuatan tersebut telah pun mencalarkan imej seorang penjawat awam. Baiklah, bagi penerangan dan kupasan isu rasuah itu tadi, berdasarkan Akta 694 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, mana-mana individu yang terlibat dengan sebarang pertuduhan rasuah dan disabitkan bersalah boleh dihukum denda tidak melebihi RM10,000 dan penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Didapati bahawa perbuatan guru besar yang telah melakukan rasuah tersebut dengan memberi dan meminta suapan
adalah di bawah kesalahan Seksyen 165 Kanun Keseksaan dan juga telah melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Tertib 1993, yaitu 4 dalam kurungan 2 dalam kurungan D. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Tertib 1993 yang menyatakan seperti berikut. Seorang pegawai tidak boleh berkelakuan dengan sedemikian cara sehingga memburukkan nama ataupun mencemarkan nama perkhidmatan awam. Didapati bahawa guru besar telah pun melakukan rasuah dan telah pun mencemarkan nama profesion keguruan. Bagi pegawai perkhidmatan pendidikan, Seksyen 165 Kanun Keseksaan telah menjelaskan adalah menjadi kesalahan ke atas penjawat awam untuk menerima benda yang berharga dengan tiada balasan daripada orang yang ada kena mengena dalam apapun perbicaraan atau urusan yang dijalankan oleh tertuduh. Maka perbuatan guru besar tersebut telah pun melanggar Peraturan 8 dalam kurungan 1, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Kelakuan Tata Tertib, kerana telah menerima suapan daripada orang lain. Seorang pegawai perkhidmatan pendidikan dilarang menerima apa-apa bentuk hadiah, sama ada kecil atau besar nilainya jika penerimaan itu ada kaitan dengan tugas awamnya. Maka, guru besar tersebut telah pun menerima rasuah dengan menerima suapan berbentuk wang ringgit ketika menjalankan tugas sebagai seorang guru. Guru besar itu juga telah disabitkan sebagai bersalah kerana terlibat dengan prosiding jenayah dan menerima tindakan tata tertib daripada pihak berkuasa tata tertib berdasarkan apa yang termaktub di dalam Perintah Am Bab D. Peraturan 45 telah menetapkan bahawa jika pegawai disabitkan oleh mahkamah, pihak berkuasa tata tertib yang berkuasa untuk mengenakan hukuman buang kerja atau turun pangkat hendaklah sama ada atau tidak pegawai itu merayu terhadap sabitan itu, menggantung pegawai itu daripada menjalankan tugasnya, dan tidak berhak menerima apa-apa emolument sepanjang penggantungan kerja. Kesimpulannya, daripada analisis isu kedua, guru besar tersebut telah pun dihentikan perkhidmatannya sebagai seorang guru dan juga telah dikenakan hukuman. Kesimpulan daripada analisis kedua isu tersebut, etika kerja yang digariskan bukan untuk membebankan individu. Ianya juga untuk membantu setiap individu dalam bidang tertentu untuk lebih komited dan memupuk accountability dalam menjalankan sesuatu kerja yang diamanahkan. Ini juga dapat dihuraikan dengan adanya kod etika perguruan. Kod ini bukan untuk membebankan guru-guru, malah ianya menjadi satu kayu pengukur bagi guru-guru memperbaiki tata susila dan juga tingkah laku sebagai penjawat awam.